Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita berbicara dan kita mendengar satu gambaran yang indah dan juga jauh lebih menarik daripada yang disebut oleh Kak Salwa tadi, oleh Rasulullah sendiri, cerita kepada kita tentang suasana dalam syurga Allah. Tentulah cerita ini jauh pada diri kita, kita rasa cantik dan indah suasana yang kita nak lalui pada masa yang akan datang nanti. Kerana kita tahu bahawa di dunia ni bukannya syurga kita. Yang ni kita kena akui pada di hidup kita. Janganlah kita terpesona ataupun kita terkhayal dengan dunia yang dihiasi oleh syaitan ataupun dihiasi oleh hawa nafsu, sehingga kan kita terasa bahawa dunia ini kita mesti memilikinya. Dia bukan demikian pada diri kita, tetapi kita kena gambarkan dalam diri kita satu perkara yang lebih utama yang mesti kita miliki ialah syurga Allah. Yang ni yang mesti ditanam dalam jiwa kita setiap masa. Aku mesti dapatkan syurga. Yang azam kita, tekad kita dan juga kekuatan yang ada pada diri kita ni sentiasa kita kena buat begitu sebagai seorang mukmin. Barulah kita akan bersemangat dalam kita beribadah dan kita tak cepat putus asa dalam kita berhadapan dengan ujian hidup. Sebab ramai di kalangan kita cepat mengalah kerana dia rasa bahawa dia cepat mengalah dan dia terasa kalah dalam hidup dia. Bila dia rasa bahawa dunia ini dia tak dapat menguasainya. Yang ni yang akhirnya menjadi kekecewaan pada diri kita. Ramai kan orang yang dia sentiasa sebut dia stres, ataupun dia rasa dia sentiasa sebut dia tertekan ataupun dia terbeban dalam hidup dia, kerana dia rasa bahawa dunia ni menjadi kejaran yang mesti dia dapat. Tapi sebenarnya dalam hidup kita ni bukan begitu. Sebagai seorang mukmin, orang mukmin ni dia diajar supaya dia nampak bahawa dalam hidup kita di dunia ini merupakan perjalanan sahaja untuk kita mendapatkan yang disebut dengan kekuatan hakiki kita, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga Allah ni maknanya kemuncak dalam hidup kita untuk kita dapatkan pada diri kita dan kita untuk kita memiliki pada diri kita ini sendiri. Yang ni yang mesti dipahami di kalangan kita. Kadang-kadang ramai di kalangan kita dia bila dia berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan tekanan dan sebagainya, dia memilih jalan yang singkat. Dia makan pil tidur, kemudian ataupun dia cuba nak bunuh diri kan. Dan sentiasa ada kalimah-kalimah yang sebegini keluar daripada mulut dia. Ataupun dia cuba terjun daripada bangunan, jatuh ke bawah, tak mati, naik balik dia. Nak sebutnya gambaran bagaimana fras dalam hidup manusia di dunia. Hidup kita tak perlu kita cepat berputus asa dengan dunia, kerana dunia ni perjalanan sementara untuk kita menuju kepada hakikat yang sebenar yang perlu kita dapat, iaitu syurga Allah. Suatu kita mesti sentiasa digambarkan macam mana syurga Allah ini. Yang ni yang mesti sentiasa dibayangi dalam setiap benak-benak pemikiran kita. Di kalangan kita ni, tajuk yang kita bincangkan ini ni dengan tujuan nak suruh kita sentiasa terbayang keindahan syurga. Bila kita terbayang keindahan syurga, menyebabkan kita ni tak sabar-sabar dalam kita mendapatkan syurga, ganjaran syurga itu. Dan kita mula menjadi tabah
waktu mana kita berhadapan dengan ujian, waktu mana kita hidup di dunia ini. Ini kesan daripada yang disebut dengan pembelajaran yang tajuk yang kita bincangkan ini. Hari ini alhamdulillah kita sampai pada perbincangan satu suasana penjelasan yang digambarkan oleh Rasulullah sendiri tentang mengenai bagaimana indahnya syurga Allah. Yang tajuk dalam pada muka surat 792 tu dia sebut penafsiran ulama mengenai ayat Al-Quran sebagai penjelasan tentang syurga dan penduduknya. Tapi insya-Allah kita akan dengar bagaimana Rasulullah menjelaskan suasana syurga yang pastinya kita mesti memilikinya, nikmat syurga ini. Jangan kita jadi orang yang terlepas daripada mendapatkan nikmat syurga ini kerana kita telah diberi gambaran ataupun tawaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada kita ini, dan kita mesti dapatkan keadaan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hari ini kita sambung pada kemudian Ibnu Al-Mubarak menambahnya lagi. Lalu dia berkata, pada minggu yang sudah kita telah sebut dah gambaran awal sikit. Ingat ke tak ingat ni? Macam tak ingat dah gaya ni. Tajuk yang minggu lepas yang kita bincangkan. Hari ini kita sambung daripada Ibnu Al-Mubarak. Dia menambah, lalu dia berkata, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut setiap jiwa-jiwa daripada jiwa-jiwa mereka yang masuk dalam syurga itu perasaan ghillin. Ghillin ni keluh kesah, perasaan tak puas hati, perasaan yang disebut dengan dendam, perasaan buruk, senang ceritanya. Dalam jiwa setiap jiwa-jiwa yang masuk dalam syurga, ghillin. Dalam keadaan yang bila kami dah cabut dah perasaan buruk, keji, cemburu, dengki, dendam daripada jiwa ahli syurga ni, tajri min tahtihimul anhar. Di bawah telapak kaki dia tu mengalir anak-anak sungai yang disebut dengan tajri min tahtihimul anhar. Sungai yang indah yang mengalir dalam syurga. Waktu itu mulut-mulut masing-masing akan sebut wa qalul hamdulillah. Semua ahli syurga ni akan sebut segala puji bagi Allah. Masing-masing bila dah masuk dalam syurga tu, mulut masing-masing sebut syukur kita, pujian untuk Allah. Terima kasihlah Allah. Senang ceritanya. Kerana memilih aku. Kerana aku diberi peluang ini. Dalam ramai-ramai bilion manusia, trilion manusia ni, aku yang dapat nikmat ini. Lalu dia sebut, kenapa yang sukanya dengan pujian ini? Alladhi hadana. Kerana Allah telah membimbing kami. Menggerakkan kita. Saya sebut banyak kali ni kan. Hidayah ni tak semua orang dapat. Kalau orang dapat hidayah, yang patut dapat yang disebut dengan Abu Talib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Talib tu pun walaupun dia dekat dengan Rasulullah, dia tak dapat hidayah. Padahal dia dekat dah dengan Rasulullah. Demikian juga waktu mana dekat nak wafat tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puja Abu Talib kan. Pak cik mengucaplah disebut. Ni dalam bulan Rejab macam ni kita dengar cerita bagaimana Abu Talib dekat nak mati, kemudian waktu tersebut Rasulullah puja Abu Talib. Abu Talib ni menggeling kepala. Anak Muhammad, biarlah aku mati macam ni pun. Waktu tu Abu Jahal pula, Abu Lahab pula kenyik mata pada dia. Jangan kamu mati dengan Islam, siap engkau dia. Dia getak Abu Talib ni sendiri. Akhirnya Rasulullah menadah tangan kan doa, ya Allah selamatkanlah pakcik aku ni. Bila Rasulullah baca doa tu, turun ayat Quran tegur Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah tegaskan pendirian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Allah sebut demikian pada Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kendaki. Maknanya saya lah seorang-seorang sentiasa sebut alhamdulillah aku ni Allah sayang macam ni. Allah bagi pada diri aku ni setakat ni dalam ilmu memahami agama dipanggil. Sama juga dengan jemaah. Kita ni biar kita sentiasa sebut alhamdulillah Allah sayang pada aku. Dalam diam-diam kita duduk seorang-seorang tu kan,
mulut kita ni sentiasa sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Kalimah ni lah yang akan disebut dalam syurga nanti. Bila kita dalam syurga nanti, masuk je dalam syurga, mulut kita ni akan sebut Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang apa dia? Alladhi hadana. Yang telah membimbing kita. Yang membawa kita ni sampai tahap ni kita ni dibimbing oleh Allah. Kita tak terbayangkan, tak terfikir kita nak datang ke Masjid Al-Falah ni kan. Nak pagi-pagi nak kena dengar letiran kat Salwa kan. Misal contohnya. Kita tak terbayang sebelum daripada ni. Tapi Alhamdulillah Allah sayang pada kita. Biarlah kita nak sebut demikian. Dalam hidup kita, Alhamdulillah kita, Allah bagi kita pilihan jodoh kita dengan orang ni. Misal contohnya. Tapi kita dapat juga setakat ini dalam hidup kita. Alhamdulillah kita sebut demikian. Dalam hidup kita ni, Alhamdulillah dengan zuriat kita sebegini. Alhamdulillah kita ni tak boleh berhenti, dia panggil. Tak boleh berhenti. Kenapa? Dibandingkan dengan dulu. Dibandingkan dengan satu ketika dahulu. Tentulah kita ni tak adalah dulu-dulu kita tak terfikir yang kita dapat setahap ini. Allah bagi pada kita. Kita pun puji Allah. Alhamdulillah aku, walaupun dulu aku tak belajar sekolah agama. Walaupun aku dulu tidaklah datang daripada keturunan beragama. Walaupun dulu aku tidaklah sebegini rupa. Tapi hari ini Allah sayang pada diri aku. Ini dipanggil Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana. Allah bimbing kita. Tarik diri kita. Untuk kita jadi orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Ni dengan ini. Sampai tahap ini. Disebutnya kepada Allah. Ni sampai aku masuk dalam syurga. Kamu bagi hidayah kami. Allah bimbing kita. Saya biasa sebutkan, dia ada dua dalam hidup kita, taufik dan hidayah. Taufik lain, hidayah lain. Dalam ilmu tasawuf, dia sebut taufik ni maknanya petunjuk saja. Petunjuk je. Orang tanya pada kita kan, tu ramai-ramai dekat Masjid Al-Falah tu pagi-pagi Jumaat ni, ada apa di Masjid Al-Falah? Orang pun jawab, tu ada kuliah duha Ustaz Ahmad Dasuki, misal contohnya. Ini contoh kan. Orang pun tanya balik, tidakkah dia kena gam? Misal contohnya. Orang tanya misal contoh, tidakkah tauliah dia kena tarik? Misal contohnya. Kalau ada orang tanya demikian, kita jawab, tak, mana ada. Dia memang biasa je. Tak ada pun tak ada. Nak kata nak kena tarik ke tak ada. Misal contohnya. Lepas tu jomlah. Orang ajak, jomlah kita pergi. Dia kata tak apalah, kamu pergi dululah. Ini dipanggil taufik. Taufik. Tapi orang yang diberi hidayah, tanya, ramai-ramai di Masjid Al-Falah tu ada apa? Misal contohnya. Dia pun jawab, ada majlis ilmu. Siapa yang mengajar? Misal contoh, disebutlah Ustaz sekian. Saya nak pergi jugalah, boleh tak saya pergi? Dia tanya. Ni tanda hidayah Allah. Kemudian dia datang. Datang, dengar. Kemudian dia melekat. Ni hidayah Allah. Hidayah Allah ni, dia bukan sekadar petunjuk. Bukan sekadar yang disebut dengan dia tahu. Tapi dia bergerak untuk dia buat. Itu dipanggil hidayah. Kadang-kadang kan kita tengah tidur malam kan, kita heran. Pukul 3 mesti terkejut. Pukul 3 mesti terjaga. Tepat waktu tu, kita kata hantu mana ganggu kita? Tak, bukan hantu. Hidayah Allah. Allah nak suruh kita bangun tahajud. Allah nak suruh kita, buat apa pukul 3 ni aku kena bangun? Kita kadang-kadang kan, ini Allah, dia sayang pada kita. Allah bangunkan kita. Kadang-kadang setengah orang, dia kata, Allah, saya ustaz tepat. Kalau jam berdenting je, mesti terjaga. Saya ni ada saka ke? Dia sebut demikian. Saya ni ada gangguan hantu ke ustaz? Dia sebut. Saya ni jadi macam tu dalam hidup saya. Tak, kita kata tak. Allah sayang pada kita. Bila Allah sayang, Allah lorongkan kita ke jalan agama. Dan Allah bimbing kita. Allah bimbing kita. Kita gerak sampai kita boleh buat benda yang disuruh oleh Allah. Itu tanda hidayah Allah. Ni di antara hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Orang dalam syurga ni, dia akan sebut lagi. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat
hidayah ini sekiranya Allah tak memilih kami untuk memberi petunjuk. Kalau Allah tak nak bagi hidayah pada kami, tak dapat. Macam mana sekalipun. Macam Abu Talib tadilah. Padahal dia tu bukan dia tak kenal pun Rasulullah. Dia kenal pun Rasulullah. Tapi Allah tak nak bagi. Allah tak nak bagi. Bila Allah tak nak bagi, Allah sampai Rasulullah baca doa untuk dia pun Allah tak nak bagi. Kita bayang demikian. Tak payahlah Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak payah rasa nak bagi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang pilih untuk memberi hidayah pada siapa yang kendaki. Kadang-kadang kan orang dekat dengan masjid pun tak datang masjid. Kenapa kita kata rumah dekat dengan masjid dah, tapi tak datang juga masjid. Orang yang rumah dia jauh daripada masjid, tak dengar pun azan. Mereka itulah yang datang. Kenapa? Bimbingan Allah. Bimbingan Allah ni tak mudah marahnya sekali. Sampai peringkat Rasulullah menangis. Nak sebutnya hidayah. Hidayah dalam hidup ni. Kita ni kan bertembung di antara hidayah Allah dengan syaitan. Kemudian di antara hidayah Allah dengan hawa nafsu. Allah payahnya dalam hidup. Yang ni nak kena sentiasa kita lawan. Banyak kan? Di antara hidayah Allah dengan kehendak orang munafik. Di antara hidayah Allah dengan penentangan orang kafir. Semua kita nak jaga kan? Nak jaga keadaan ini. Sampai kadang-kadang kita tutup jalan hidayah Allah. Kerana nak jaga 2, 3, 4 perkara di hadapan kita ini. Yang ni jadi rosak dalam hidup kita. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orang yang diberi petunjuk oleh Allah, Allah tunjukkan jalan dalam hidup dia. Laqad ja'at rusuli rabbina bil haqq. Lalu ahli syurga kata, telah datang pada kami sewaktu mana hidup di atas dunia dahulu petunjuk-petunjuk ataupun rusuli rabbina bil haqq. Rasul yang telah membawa kebenaran dalam hidup ini. Betul lah syurga ni bukannya cerita dongeng. Bukannya berita-berita yang palsu. Tapi syurga ni bil haqq. Memang betul kita dapat. Wa nudu antilkumul jannah. Lalu diserukan pada mereka di kalangan kepada mereka tu, itulah syurga, antilkumul jannah uristumuha. Itulah syurga yang diwariskan pada kamu disebabkan apa dia? Bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang telah kamu kerjakan di atas dunia dahulu. Ni balasan. Yang kamu dapat syurga ni kan apa dia? Bima kuntum ta'malun. Atas dunia dahulu kan, kamu buat amalan. Kamu ada benda yang kamu buat untuk mendapatkan syurga. Macam kita datang ke majlis ilmu ni kan. Kalau orang tanya, datang buat apa? Dah lah datang dengar kuliah, ustaz datang lambat pula. Kemudian lepas tu kena dengar Kak Salwa lagi. Lepas tu ada tabung derma pula. Misal contoh, kita jawab tak. Saya bukan yang tu. Saya datang untuk dapatkan syurga Allah. Senang kan kita dalam hidup kita. Saya tak kisah pun dalam hidup saya. Yang lain tu saya tak kisah. Yang penting saya datang, saya nak belajar. Kenapa saya nak belajar? Kerana saya nak dapatkan syurga Allah. Saya yakin bila saya mati nanti kita sebut saya akan berjumpa dengan syurga Allah. Ni nak sebutnya keyakinan, kekuatan jiwa kita ni. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kita kerjakan. Sebab tu orang mukmin ni diajar supaya jangan pernah dalam jiwa kita ni perasaan berputus asa. Jangan jiwa kita ni terlampau rapuh. Jangan. Jadilah jiwa kita ni jiwa yang kuat. Jangan kita ni cepat kecewa. Sedih, pedih, entah apa lagi yang ada pada diri kita dalam hidup kita. Tapi jiwa kita ni sentiasa nampak masa depan yang baik. Bila kita nampak masa depan yang baik yang Allah janjikan pada kita, yang disebut dengan syurga ini, maka kita tak akan rasa penat dalam kita berusaha untuk mendapatkan syurga Allah SWT. Ini dia akan jadi demikian pada diri kita. Orang mukmin lah. Tapi orang yang tidak mukmin ni, dia jiwa dia terlalu fragile, terlalu mudah sangat untuk hancur. Dan dia terlampau cepat sangat dalam keadaan dia berputus asa. Kenapa? Kerana dia tak nampak ganjaran syurga yang Allah sediakan. Tapi kalau kita nampak ganjaran syurga, kita tak pernah kisah dengan orang yang bercakap tentang keburukan kita. Kita tak pernah ambil berat, tak ambil pot langsung dalam hidup kita terhadap caci maki mereka pada kita. Kenapa?
Kerana kita bukan nak pada pujian manusia. Kita bukan nak kepada bantuan yang disebut dengan manusia bagi pada kita. Kita bukan nak yang ni, atas dunia. Tapi yang besar, kita nak pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Rasulullah sebut kan. Rasulullah kata, kenapa kamu tak boleh jadi macam Abi Damdam? Abi Damdam kan, pagi-pagi kalau dia turun daripada rumah dia, sambil dia turun tu dia akan sebut, Ya Allah, aku sedekahkan segala air muka aku, maruah diri aku, kepada siapa yang bercakap tentang diri aku. Dia sebut demikian. Rasulullah dengar doa yang disebut oleh Abi Damdam. Abi Damdam tu, dia turun daripada rumah dia, ada orang nak bercakap tentang diri dia, ada aku kisah, katanya Abu Damdam. Aku tak kisah langsung dalam hidup ni. Aku tak peduli langsung. Kerana setiap mereka yang bercakap tu, mereka dapat dosa, aku dapat pahala. Rugi apa dalam hidup kita? Tak ada rugi langsung. Kalau ada orang bercakap tentang keburukan kita, tentang keaiban diri kita. Ni nak sebutnya, jiwa kita tu jadi kuat. Kerana apa dia? Ayat ni. Bima kuntum ta'malun. Dengan apa sahaja yang kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia. Baik yang kita kerjakan tu berupa yang zahir, ataupun dalam hidup kita yang kita kerja tu berupa yang batin diri kita. Dalam hidup diri kita. Sebab tu orang mukmin ni, orang yang sentiasa tersenyum dalam hidup dia. Dia sentiasa indah dalam hidup dia. Apa saja yang berlaku dalam hidup dia, dia rasa seronok je memanjang. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan yang kamu jadikan dalam hidup aku ini sendiri. Sebab tu jangan kecewa pada diri kita. Buat apa kita nak kecewa dengan dunia yang akan hancur dan akan lebur? Kenapa kita tidak rasa pada diri kita ni rasa bahagia dengan janji yang telah dijanjikan oleh Allah terhadap amalan yang kita kerjakan ini? Patutnya kita berbahagialah dengan diri kita. Berbahagia kala mana kita boleh solat. Berbahagia kala mana kita boleh tutup aurat. Kita rasa bangga kala mana kita boleh jadi muslimah yang baik ataupun mukmin yang baik. Patutnya kita jadi rasa demikian. Tapi kenapa kita masih lagi terikut-ikut dengan gaya barat? Dengan gaya orang-orang yang bukan Islam. Yang dia tak faham pun nilai yang disebut dengan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan kita. Faham ke tak faham, buat-buat faham ya. Nak suruh kita ni jangan terlampau kita ni sedih dengan dunia ini, jangan. Tetapi kita kena rasa berbangga kerana kita dipilih oleh Allah untuk menjadi mukmin yang baik. Al-Qutbi meriwayatkan dalam Uyunul Akhbar secara marfu' daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang firman Allah Taala ini. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Ni Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, waktu mana dia sedang dia dengar satu ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baca ayat yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Hari di mana orang-orang yang bertakwa ini dikumpulkan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman secara terhormat, secara tersusun pada mereka ini sendiri. Ali berkata, ditanya pada Rasulullah. Ali tanya balik Rasulullah, siapa yang disebut dengan yauma nahsyurul muttaqin, orang-orang yang dikumpulkan itu ya Rasulullah? Siapa kumpulan itu ya Rasulullah? Yang muttaqin itu siapa ya Rasulullah? Yang dikumpulkan cara terhormat dan termulia. Maksudnya memang orang ni VIP lah di pada mahsyar Allah ataupun masuk dalam syurga Allah. Memang terhormat orang ni. Siapa ya Rasulullah? Jemaah sekalian, kalau jemaah yang hadir pada kali ini kan nak dapat anak ataupun nak dapat cucu perempuan, letak nama anak Wafda. Wafda ya. Ni ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Wafda ni tak ada lagi orang sebut kan. Siapa-siapa dapat ni beruntunglah dia. Nama anak dia kan, letaklah nama Nur Wafda misal contohnya. Cahaya yang penuh terhormat. Ni bagi anak-anak perempuan lah, sesuai nama Wafda dipanggil macam. Anak-anak letak nama Wafa. Yang bonsu yang ketiga, anak yang ketiga tu Wafa. Wafa tu dia ada kesempurnaan.
Tapi ada satu lagi, wafda. Ni wafda, siapa yang nak dapat anak perempuan lah. Yang kecil tu nama Zinnirah. 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 Durrah Zinnirah. Yang ni para haniskan letak nama wafda. Letaklah nama wafda apa pun tak apa. Wafda ni yang terhormat. Terhormat, yang termulia, terhebat. Maknanya orang yang memang dikagumi. Tak ada. Ni nama daripada Al-Quran. Nama daripada Al-Quran. Ni pakat ramai. Lepas pada ni nama wafda semua ni. Tak kena gaya. Siapa yang melahir dulu, dia ambil nama ni. Siapa yang sedang anak dia ke, cucu dia ke, yang nak dapat zuriat ni, kan ramai yang telefon pada anak ustaz. Letak nama cucu saya, letak nama anak saya ni ustaz. Masing-masing demikian. Salah satu nama yang cantik, nama wafda. Wafda ni senang je ejaan kan. W-A-F-D-A. Wafda. Senang je demikian. Kan tak kena gaya, dapat pada Farhan pula tak kena gaya. Ali berkata, siapa orang yang wafda itu? Yang terhormat itu? Ya Rasulullah. Rasulullah jawab, mereka adalah orang yang dikumpulkan dalam keadaan berkenderaan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang dikumpulkan itu? Yang disebut dengan yang dikumpulkan itu orang yang berkenderaan. Dalam keadaan naik atas kenderaan yang masing-masing bergerak tu, semua ahli mahsyar tu tengok dia. Allah, hebatnya dia. Berjalan dia tu straight je masuk terus dalam syurga. Tak ada hisap-hisap. Tak ada dia di pada mahsyar tu untuk dihitung amalan ke apa, tak ada. Bangun-bangun di padang mahsyar tu, dia berjalan tu direct je. Orang semua pelik. Ni kumpulan mana ni? Siapa ni? Dalam keadaan yang macam ni. Tapi dia dalam keadaan segerombolan. Penuh bergerak wafda. Dalam keadaan yang orang ni orang yang bertakwa. Tapi takwa di kalangan orang bertakwa tu ada lagi yang hebat. Kan kita baca doa, waj'alna lil muttaqina imama. Kan? Di kalangan orang yang muttaqin tu, kamilah pemimpin ya Allah. Maknanya sekelompok lagi yang lain tersebut. Boleh jadi yang dimaksudkan dengan wafda ni, kumpulan yang terhormat, termulia ni di padang mahsyar Allah ini, orang yang sentiasa hidup dia minta di kalangan takwa tu, kamilah pemimpinnya ya Allah. Yang ni yang bergerak di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala sampai dalam syurga Allah, dan diletakkan tempat yang tertinggi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah menambah lagi. Rasulullah tambah lagi cerita tentang kumpulan ini. Dengan sanad, dengan sabdanya, dengan demi zat yang jiwaku pada tangannya. Rasulullah sebut, demi kekuasaan Allah, yang nyawa aku ni dalam genggaman kekuasaan Allah. Cara orang Arab kalau dia nak bersungguh-sungguh, dan cara Rasulullah kalau dia nak sebut bersungguh-sungguh benda yang aku nak bagi tahu ni, Rasulullah kata apa dia? Demi nyawa aku dalam genggaman Allah. Demi nyawa aku dalam genggaman Allah. Apabila mereka telah keluar daripada kubur mereka, maka mereka akan menunggang unta di atas pelana emas yang berkilauan dengan berbagai jenis bentuk permata. Kemudian mereka menuju terus ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya sebut tadi kan. Siapa orang yang kumpulan ini? Mereka bangun daripada kubur USJ 21 ni kan. Daripada kubur USJ 21. Dia bangun daripada kubur section 21. Senang cerita. Kubur kan, kubur semua 21 ni. Kawasan kubur Shah Alam, kubur USJ dan sebagainya. Bila kita bangun tu, ada dah kenderaan. Kenderaan tu, kenderaan unta yang Rasulullah kata, pelana dia tu warna emas. Pelana dia tu emas, bukan warna emas. Unta tu ditatahkan dengan permata-permata yang indah. Bangun, tak pening kepala lah. Bangun tu tak sibuk macam orang lain sibuk. Orang lain semua kalut. Semua sibuk. Masing-masing tergamam bangun di padang mahsyar. Tapi dia hanya bangun dalam keadaan siap dah kenderaan, dan kemudian bergerak menuju pada mahsyar Allah. Kemudian bergerak tu terus ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa pengadilan, tanpa yang disebut dengan
tanya soalan-soalan yang banyak, laju dia untuk bergerak menunggu di hadapan pintu syurga Allah. Tunggu terus depan pintu syurga Allah. Lalu Rasulullah meneruskan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Pada pintu syurga terdapat satu pohon yang muncul di bawahnya 2 buah mata air, kata Rasulullah. Depan pintu syurga tu ada satu pohon yang merimbun, luas. Kemudian pohon tadi di bawah dia tu ada 2 mata air. Tak masuk syurga lagi ni. Tapi depan pintu syurga, dah lepaslah yang disebut dengan kawasan titian sirat. Dah berada di lapangan utama, di hadapan pintu syurga. Mereka minum daripada salah satu mata air itu. Ahli syurga yang nak masuk ni, sebelum masuk tersebut, mereka minum dulu. Minum, kan biasa kan, kita kan kalau kita nak pergi, nak masuk kawasan-kawasan yang hebat-hebat, dia ada tempat, kita berhenti dulu. Kita tak terus masuk kan. Macam kadang-kadang kita nak pergi ke tempat-tempat yang mewah dan sebagainya. Kadang-kadang dia suruh duduk dulu. Senang ceritanya. Kita nak masuk tempat makan, tengok ramai, dan sebagainya. Kadang-kadang dia suruh duduk dulu, nanti dia nak setting tempat yang kita nak duduk dan sebagainya. Nak masuk syurga ni tak terus masuk syurga. Tapi dia berdiri dulu. Duduk dulu kawasan depan pintu syurga. Tak rasa dah yang disebut dengan azab. Tak ada dah kesengsaraan. Tapi masing-masing berkumpul depan pintu syurga ni. Dan ada di bawah pohon tersebut 2 mata air. Yang duduk diri itu sibuk minum salah satu mata air itu. Dan ketika air sampai ke dalam perut mereka Allah bersihkan apa saja kotoran daripada dunia yang ada atas dunia. Allahu Akbar. Minum je air itu, bersih terus kotoran dunia. Daki-daki dunia. Perasaan cintakan dunia. Perasaan dendam. Perasaan yang buruk-buruk. Tadi dah. Wa naza'na fi sudurihim min ghillin. Kami mula tarik perasaan dalam diri mereka ni, perasaan ghillin. Tak ada dah. Kami bersihkan dia dengan air yang diminum di pintu syurga Allah Subhanahu wa taala tadi. Perkara itu sesuai dengan firman Allah sebut. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraqun wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah cerita mereka berpakaian sutera hijau. Mula dipakai pakaian sutera hijau yang halus. Alaihim aliyahum thiyabu sundusin. Pakaian sutera yang halus dan sutera khudrun wa istabraq. Dan sutera tu warna hijau yang indah. Kemudian dalam keadaan wa istabraq, dan ada sutera yang tebal. Kat luar lapisan halus, kat dalam sutera lapisan tebal. Itu cara yang dipakaikan. Ada riwayat kata dalam tu halus, kat luar tu tebal. Dua-dua. Maknanya pakai sutera lah di saat itu. Ahli syurga nak masuk dalam syurga ni. Wahullu asawira min fiddah. Dan di waktu itu dipakaikan gelang yang diperbuat daripada perak. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada mereka minuman yang bersih dan suci. Saat mana nak masuk dalam syurga Allah. Kemudian mereka mandi. Keseronokan ahli syurga ni, Rasulullah cerita, dia mandi daripada mata air lain. Bukan mata air yang diminum tadi, tapi mata air satu lagi. Yang satu lagi. Maka rambut mereka tidak akan beruban selama-lamanya. Rambut ni tak beruban dah selama-lamanya. Bila mandi tu, tak ada dah, hilang dah. Yang daripada mahsyar tadi, di mahsyar tadi, ada orang beruban, ada orang yang tertekan, macam-macam gaya lah. Budak yang sekecil itu pun boleh beruban. Bila dengar hari kiamat, pada waktu mana berlaku kiamat, beruban rambut-rambut ni sendiri. Maknanya manusia hilang kawalan. Waktu mana berlakunya yang disebut dengan wanufikha fis-sur. Bila tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala, manusia beruban. Di pada mahsyar, manusia beruban. Pengadilan Allah menjadikan uban. Rambut ni jadi putih habis di pada mahsyar Allah. Lalu tapi lepas juga. Sampai ke depan pintu syurga. Bila depan pintu syurga, sempat mereka diberi minum. Dan juga mereka mandi depan pintu syurga itu. Kemudian kulit mereka tidak akan berubah selama-lamanya.
Allahu Akbar. Termasuklah ahli neraka yang bila dikeluar daripada neraka nak masuk dalam syurga, Allah suruh mandi dulu. Mandi dulu, barulah kamu layak masuk dalam syurga Allah untuk diubah yang disebut dengan suasana kulit kamu yang berubah-berubah dalam neraka tadi, kemudian masuk dalam syurga tak akan berubah lagi dah. Kulit kamu menjadi sehalus mungkin yang Allah jadikan demikian pada seorang. Allahu Akbar. Kita ni kan kadang-kadang duduk seorang-seorang pegang tangan kita kan. Pegang, tua dah aku. Kadang-kadang tak sama dah dengan dulu kan. Dulu tu kita ni rasa dulu pegang elok je kulit kita. Licin dia. Sekarang ni cucu kita pun duk main kan. Nak sebutnya pada diri kita ni pegang, kenapa teruk sangat kulit nenek dia sebut. Kadang-kadang cucu kita tanya kan. Kita pun jawab, entahlah nenek dulu licin, kita sebut. Kita sebut demikian. Tu yang atuk kamu berkenan dengan nenek tu. Kita sebut. Tapi, bila ahli syurga, tak ada dah. Tersebut. Tak ada dah. Yang keduk-keduk tak ada dah. Tersebut pada anak-anak cucu kita. Jangan risau. Bila nenek masuk dalam syurga nanti, atuk kamu masuk dalam syurga, semua jadi semulus mungkin kulit ni. Kita sebut demikian. Ni gambaran untuk mengembirakan hati orang mukmin, dan kita memberi harapan yang kuat dalam setiap jiwa di kalangan kita untuk kita layak masuk dalam syurga Allah. Nabi meneruskan lagi. Ini gambaran syurga Rasulullah yang Rasulullah gambarkan. Mereka mula mengetuk pintu syurga. Ahli syurga ni tak sabar nak masuk dalam syurga tu. Ketuk pintu syurga, lambat lagi. Senang kita. Nak buka kan. Dah suasana yang seronok dah. Dalam keadaan yang gembira, terlepas daripada neraka ni, tak adalah nikmat yang paling besar dalam hidup. Terlepas daripada neraka. Dan boleh berdiri depan pintu syurga. Rasulullah kata, mereka ni mula mengetuk pintu syurga. Jika makhluk seluruh alam mendengar bunyi pintu syurga itu terbuka, mereka pasti terlena dengan keindahan bunyinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tak boleh nak dibayang macam mana indahnya. Waktu mana mereka ketuk tu, bunyi nak buka tu kan. Nak terbuka pintu tu, manusia akan terlena dengar. Kita kan dunia ni, pintu terbuka kita terjaga. Kan kalau kita tidur kan, orang rumah kita buka pintu bilik air, contoh. Ataupun suami kita buka pintu bilik air. Kita tengah tidur lena, boleh terjaga kita. Tapi pintu syurga, kamu dengar, kamu terjaga. Bila kamu dengar, manusia atas dunia ni dengar suasana pintu syurga tu, boleh terlena manusia. Nak sebutnya indahnya. Tak boleh nak bayang macam mana indahnya. Kita ni kan nak tidur, payahnya. Setengah orang makan pil tidur. Nak suruh tidur. Ada setengah nak sebutnya payahnya nak tidur. Allah jadikan indahnya sampai gambaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kalau kamu dengar, manusia ni dengar, terlena. Suasana indahnya, suasana bunyian untuk nak masuk dalam syurga Allah SWT. Allahu Akbar, kita doa, kita dapatlah. Amin. Mudah-mudahan demikian nikmat ni. Kemudian, malaikat Ridwan membukanya. Kemudian, malaikat Ridwan mula membuka pintu syurga. Mereka melihat ketampanan malaikat itu. Ahli syurga ni, sibuk tengok. Handsome juga ni. Nak sebutnya tengok malaikat Ridwan. Maka mereka pun segera tunduk sujud pada Allah. Tunduk sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Ridwan berkata kepada mereka, wahai para wali Allah. Wahai para wali Allah, aku hanya pelayan kamu yang diwakilkan untuk kamu menuju ke kediaman kamu. Malaikat Ridwan sebut, dia kata, aku ni hanya diwakilkan oleh Allah untuk menyambut kehadiran kamu ke tempat kamu. Tempat kamu ni, syurga di tempat kamu. Yang kamu kena dapatkan demikian. Kemudian malaikat itu menemani mereka. Rasulullah cerita. Menuju ke istana yang diperbuat daripada perak dan jeguk emas. Susun, bawa kita kan. Menuju ke tempat yang demikian. Para hadirin sekalian, pergi ke restoran-restoran mewah ke dan sebagainya. Biasanya, kalau kita dah mula nak masuk tu, dia akan bawa kita menuju ke meja yang sepatutnya kita duduk kan. Demikian, ni dunia baru. Tu pun kita
sengih dah kita ni. Sambil berjalan kan, suka dah kita. Orang layan, orang entertain kita macam tu je. Kadang-kadang kan, kita naik kapal terbang kan, orang layan kita, pramugari layan kita tu, pergi tunjuk tempat. Tu pun kita rasa bangga dah kita. Suka dah kita. Ni bukan di dunia, ni dalam syurga. Malaikat layan, malaikat Ridwan tu, layan tunjuk tempat yang menuju kepada perak dan juga emas. Yang bahagian luarnya kelihatan daripada dalamnya. Luar tu nampak kat dalam. Suasana dalam. Berupa kilauan cahaya dan keindahan. Antiknya Allah sajalah yang tahu. Bagaimana keindahan dia. Para wali Allah berkata pada malaikat itu, wahai malaikat Ridwan, untuk siapa semua ini? Masing-masing ahli syurga ni sibuk tanya malaikat Ridwan, untuk siapa semua ini? Lalu dia jawab, untuk kamu lah. Untuk kamu. Allah sediakan untuk diri kamu. Untuk kamu. Rasulullah berkata lagi. Rasulullah cerita lagi. Ni macam kita dengar Rasulullah cerita pada kita lah pagi ni. Nak sebutnya gambaran bagaimana indahnya syurga Allah. Kalaulah kematian tidak dihapuskan Allah daripada penduduk syurga, tentu kebanyakan mereka mati dalam keadaan yang amat gembira. Mati macam semut mati dia panggil. Kalaulah mati itu ada dalam syurga, nescaya mati manusia. Terlampau gembira sangat. Suka sangat. Tak boleh nak dibayang. Suka tu sampai membawa kepada kematian. Terlampau gembira. Tapi oleh kerana tak ada dah mati dalam syurga. Nak dibayang macam mana lagi suka. Allahu Akbar. Kita atas dunia ni kan, kalau kita suka sungguh sampai senak perut-perut. Setengah-setengah orang tu dah. Tak boleh suka dah ni. Tak boleh suka dah. Kerana suka dia tu terlampau suka sangat. Kadang-kadang sesak nafas. Suka sangat. Terlampau dia suka sangat tu sampai dia tak boleh nak keluar air mata. Keluar air mata dia. Kerana dia terlampau suka sangat dalam hidup dia. Lebih daripada itu Rasulullah sebut. Dalam syurga ni, lebih daripada yang kamu suka, terlampau suka sangat tersebut. Dalam hidup kamu. Sampai peringkat, kalaulah mati itu ada dalam syurga, nescaya mati kamu. Kerana terlampau gembira sangat pada diri kamu saat itu. Allah tak boleh nak bayang kita. Sebab tu sabar sikit atas dunia ni. Janganlah kita terlampau gelojoh dan gopoh di atas dunia ini. Jangan terburu-buru. Katanya apa ni? Ada seorang wakil rakyat tu dia sebut, jangan terbulu-bulu dia sebut. Nak sebutnya, nak gambar pada diri kita. Kita ni dalam hidup kita ni gelojoh sangat, gopoh sangat dalam hidup kita. Cepat sangat nak bertindak dalam keadaan yang kita tak berfikir panjang. Fikirlah panjang sikit dalam hidup. Biar jadi waras sikit pada diri kita. Jangan sampai peringkat kita ni dalam keadaan yang kita ni tak tersusun dalam hidup kita. Ini benda yang kita kena jaga sangat dalam hidup. Sebab tu Allah jadikan bagi orang perempuan adanya lelaki yang mengawal diri dia. Dipanggil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah susun demikian. Orang lelaki ni pemimpin pada orang perempuan. Nak suruh apa dia? Kawal diri. Kamu isteri, kamu kena tahu peranan kamu isteri kamu macam mana. Kamu jangan laju daripada suami kamu. Jangan. Kerana kawalan kamu tu dengan suami kamu. Atau cara demikian. Ini cara disusun dalam Islam. Nak suruh apa dia? Kita terkawal dalam hidup. Demikian juga ada nasihat dalam Islam ni. Islam ni ad-dinun nasihah. Agama ni nasihat menasihati. Sebab tu orang lelaki wajib hadir sembahyang Jumaat. Orang perempuan tak wajib. Tak wajib datang sembahyang Jumaat. Kenapa? Orang lelaki perlu dinasihat pada hari Jumaat. Paling-paling tidak hari Jumaat, orang lelaki kena datang ambil makanan yang disediakan untuk jiwa kamu, untuk mengawal hidup ini. Jangan terbulu-bulu tadi. Senang cerita. Maknanya pada diri kita je, jangan gopoh gapah dalam hidup kita. Jangan kita ni hidup dalam keadaan yang melampau pada diri kita demikian. Nabi menambah lagi, Rasulullah cerita lagi. Kemudian salah seorang daripada mereka mahu untuk memasuki istananya. Rasulullah cerita demikian. Bila dia nak masuk je, maka malaikat Ridwan berkata padanya, ikutlah. Kemudian ikutlah aku, katanya malaikat Ridwan. Ikut aku.
sehingga aku dapat memperlihatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Mengikut aku, katanya malaikat Ridwan, sehingga kamu boleh lihat sebenarnya Allah nak bagi apa pada kamu. Kamu ingat ke yang ni ke yang Allah nak bagi? Tak. Ikut aku, kata malaikat Ridwan. Dia memasuki istana itu dan malaikat memperlihatkan kepada mereka beberapa istana dalam syurga Allah. Kemah yang banyak sekali dan segala apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Kemudian dia menuju ke sebuah bilik yang diperbuat daripada permata yakut. Ni cerita Rasulullah, suasana yang Rasulullah view kepada kita, gambaran yang Rasulullah tunjukkan pada kita, ahli syurga yang masuk dalam syurga. Kemudian dia masuk, dia tengok permata yakut. Tingginya daripada bawah sampai ke atas adalah setinggi 100 hasta. Allah, 100 hasta tinggi. Kalau 70 hasta sama 240 kaki. Maknanya tambah 30 hasta lagi. 240 kaki ni pun tak terbayang dah kita. 240 kaki. Kalau 70 hasta. Kalau 100 hasta, bayangkan setinggi mana yakut tersebut dan diwarnakan dengan seluruh warna. Seluruh warna. Orang kita kan, malam-malam kalau kita tengok merah, biru, hijau, kuning, kita tahu dah kedai tom yum tu kedai tom yum. Kita nampak terus kan. Mesti kita sedap. Sedap tu. Sebab lampu dia banyak kan. Lampu dia banyak. Misal contoh. Orang pula ramai dalam tu. Kita, itu dunia sudah tertarik. Hanya kedai tom yum. Bayangkan dalam syurga yang tengok tu warna-warni. Allah, tak boleh nak dibayang. Cantiknya suasana syurga ni, padanya terdapat batu mutiara dan juga yakut. Dalam bilik itu terdapat peraduan yang panjang dan lebarnya 1 farsah. Tempat tidur tu, katil tu 1 farsah. 1 farsah ni bersamaan dengan Allahu Akbar. Bersamaan berapa? Luas lah, luas. Maknanya bukan biasa-biasa. Di atas tempat peraduan itu terdapat alasnya sesuai dengan jumlah dan besar bilik tadi. Tilam itu saling berhimpitan. Itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa furushin marfu'ah, dan kami jadikan tilam-tilam yang tebal lagi empuk. Ya Allah jadikan mereka. Allah, tak boleh nak bayang. Dan saya kadang-kadang bila pergi ke hotel yang tertentu, saya ingat pergi beberapa tempat. Bila kita pergi tu, dia tulis harga tilam tersebut. 19,900. Kita tengok, Allah kata saya. Kan? Para haniskan pergi ke kedai-kedai tilam yang jual tilam kan. Kadang-kadang kita tengok berpuluh ribu tilam. Tilam tu, kita kata, tidur pun macam tu juga. Kan nak sebutnya, tapi kenapa yang jadi mahal sangat ni? Ni cara Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa furushim marfu'ah. Tilam-tilam dia tu tebal, empuk, tidur tu memang sedap sungguh. Tidur tu sedap sungguh. Tapi tidur ke? Tak tidur. Dalam syurga mana tidur? Tapi baring-baring klik-klik memandang. Dia panggil demikian. Dalam syurga ni Allah jadikan demikian. Tilam itu daripada cahaya. Satu gambaran kerehatan, nak sebutnya demikian. Kita dalam syurga tak tidur dah. Kalau tidur, tanda kita bukan berada dalam syurga lagi. Tanda bukan berada dalam syurga. Tidur ni hanya di dunia dan di alam barzah. Tu je. Lepas bangkit tu, tak ada dah tidur. Tak ada dah tidur. Tidur ni dinikmati di dunia saja. Kenapa dia tidur dinikmati di dunia? Allah nak mengajar suasana hidup di alam barzah. Tidur-tidur ni latihan untuk nak kita latih diri kita berada di alam barzah nanti. Tilam itu daripada cahaya sebagaimana tempat peraduan tadi. Di atas kepala wali Allah Ta'ala sahaja terdapat sebuah mahkota yang memiliki 70 sudut pula. Allahu Akbar. Mahkota tu kecil, nipis mahkota tu sampai ada lebih kurang 70 sudut yang ada pada mahkota tadi. Yang setiap sudut terdapat 70 buah
permata yakut yang mengeluarkan sinar cahaya pula. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan wajah para awliya itu seperti bulan purnama. Ahli syurga ni macam bulan purnama. Di atasnya terdapat kalung dan selempang yang mengeluarkan cahaya. Kemudian dia memakai 3 jenis gelang, iaitu daripada emas, pakai perak dan mutiara. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang kita akan sambung minggu akan datang, insya-Allah. Cukup dah. Dah mula tak boleh bayang dah kita ni. Tak kat manalah, bagaimanalah suasana, insya-Allah kita sambung pada akan datang nanti dalam sedikit lagi daripada hadis Rasulullah yang cerita keadaan suasana dalam syurga nanti, insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik. Mudah-mudahan Allah jadikan semua yang hadir ini di kalangan ahli syurga Allah SWT. Allah masukkan kita di kalangan orang soleh, insya-Allah. Dan kita doalah, ada beberapa jemaah yang mohon doa kesembuhan dan keafiatan termasuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir dhunuba Isyah binti Abdurrahman. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa abdilhu daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha wa naqqiha min al-qataya kama yunqqa as-sabul abyadu min ad-danas wa a'izha min adzabil qabr wa azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin khususan ila hayrul izwan. Allahumma shfi marda Nur Hazirah binti Hazli wa usratih. Allahumma shfi marda Arisha binti Muhammad Fadlil Samuel Sam. Allahumma shfi mardahum. Allahumma syafi anta syafi. La shifa illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqama. Rabbana ij'alna muqimas salah. Wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana bi syahri Rajab. Wa barik lana bi syahri Sya'ban. Wa ballighna bi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah, Allah, Allah.